Kenapa tak datang? Tak sihat lah, sakit. Sakit tak boleh nak datang masjid, sakit tak boleh nak datang surau. Tapi tak apa, biar kita ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza maradal abdun, apabila marada sakit, kalau seseorang hamba ni sakit, au safara, ataupun dia musafir, iza maradal abdu au safara kataba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, kataba lahu, maka telah ditulis bagi dia. Maknanya orang yang sakit, kataba fi'il madi menunjukkan kalau dia sakit dah ditulis dah. Kataba lahu, ditulis baginya itu, ya'malu, dia sedang beramal. Amal ni maknanya waktu bila? Amal ni, kita boleh buat amal ni bila? Kita boleh buat amal masa kita sihat. Jadi jangan tunggu sakit barulah sibuk ingat masjid, sakit baru ingat surau, panggil orang tolong angkat, heret, bawa masuk dalam. Ni sakit baru nak beramal, rugi. Jangan buat macam ni. Nak buat biar masa tengah sihat, masa tengah muda, tengah-tengah kita sihat, kita hari-hari datang masjid, datang surau tiap-tiap hari. Ni rutin kita. Masuk waktu maghrib kita dah sampai dah. Duduk, baca Quran, habis baca Quran, dengar kuliah, lepas dengar kuliah, lepas tu isyak, sembahyang isyak, lepas tu balik. Hari-hari kita buat macam gini, tiba-tiba Allah datangkan sakit, datanglah penyakit, tak boleh nak datang masjid. Tapi Nabi SAW dah bagi tahu, katabalahu, waktu dia hari-hari kerja, hari-hari dia buat macam ini, hari-hari dia datang dengan 27 kali ganda. Dia datang sembahyang berjemaah 27 kali ganda, seperti sebagaimana solat sendiri kat rumah. Dia dah dapat macam tu. Kemudian dia dapat lagi baca Quran kat dalam masjid, iktikaf dalam masjid. Tiap-tiap hari apa dia buat lagi? Dia dengar kuliah lagi. Tiap-tiap hari dia duduk dalam majlis ilmu, dapat pahala, Allah bagi ganjaran. Kemudian dia sambung sembahyang isyak dan kemudian dia balik. Hari-hari dia buat macam gitu. Bila dia datang sakit, dah tak payah susah-susah, duduk rumah aje. Tak payah pergi mana-mana, tak payah heret, tak payah bawa, tak payah angkat, bawa pergi sini. Tak payah dah. Duduk rumah aja, relax aja. Sebab apa? Dia dapat katabalahu mithlu ma ya'malu. Ditulis baginya, malaikat dah tulis untuk orang ni mithlun, sebagaimana yang dia buat hari-hari, sebagaimana dia buat sahihan muqiman, waktu dia sihat, waktu dia mukim. Maknanya orang sakit dia terkecuali. Tapi kalau waktu sihat, datangnya Maiden aja, dia ditulis pergi Maiden lah. Datangnya waktu dia sihat, malam aja tengok wayang anak beranak, dapatlah tu. Kalau dia buat tiap-tiap malam, dia datang pergi sini, tiap-tiap hari tiba-tiba dia sakit, dia datang, Allah Subhanahu Wa Taala terus bagi ganjaran mithlu ma ya'malu bi. Dia akan dapat ganjaran sebagaimana dia buat tiap-tiap hari waktu dia sihat. Allahu Akbar. Jadi kerja ni, kita buat kerja. Amal maknanya kerja. Amalun maknanya kerja. Bahasa Arab amal maknanya kerja. Kerja maknanya amal. Kita combine terus, kerja amal. Kerja maknanya amal, amal maknanya kerja. Maknanya beramal waktu bila? Bekerja waktu bila? Kita boleh kerja waktu kita sihat je.
Lepas tu kerja kita pun waktu kita sakit dapat MC, dapat gaji terus. Sama juga macam tu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu lagi. Jadilah orang yang cerdik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu. Ini cerdik, orang pandai. Orang pandai dengan orang bodoh ada beza tak? Orang pandai dengan orang tak pandai ada beza tak? Pandai ni dia Allah berikan dia kelebihan, dia ada kepakaran. Ini orang yang pandai. Jadi orang yang pandai dia mesti kena pandai buat pilihan. Orang yang pandai, tengok beza tak? Orang pandai, ada orang pergi kerja, dia ni pandai kerana kepakaran dia. Dia pergi kerja, dalam sebulan dia pergi kerja cuma 2 hari je. Sebulan pergi kerja 2 hari je. Datang, sign, balik. Sebulan 2 hari dia datang, balik. Gaji dia berpuluh-puluh ribu. Tapi ada orang yang pergi kerja hari-hari panckat, sampai malam baru balik. OT lagi. Tak pernah nampak kat surau malam-malam. Habis OT hari-hari. Tiap-tiap hari dia kerja. Sebulan penuh 30 hari kerja. Gajinya nak cecah 10,000 pun tak. Macam tak adil. Tapi dilihat kepada kepakaran, kepandaian seseorang. Bila pandai, dengan kepandaian dia, 2 hari dia kerja dibayar dengan puluhan ribu. Tapi orang yang tak pandai, gitu je lah. Itu je lah, betul tak? Kan berbeza. Sebab tu Nabi suruh kita jadi pandai. Nabi suruh kita buat kerja. Biar jadi orang yang pandai. Ambil peluang. Waktu sihat ambil. Nanti sakit, rehat. Ini sakit dia nak susah payah, barulah nak ingat masjid, barulah nak ingat surau. Kan penat, susah. Orang yang ngerjakan pun susah, pening. Tak boleh jalan, nak diangkat. Lepas tu tengah-tengah sembahyang terberak pula. Lagi masalah. Betul tak? Nak angkat keluar, masukkan balik, keluar balik, masuk balik. Ni. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, orang yang cerdik, orang yang pandai. Apa dia kena buat? Kata Nabi SAW, orang yang pandai ni macam mana? Mandana nafsah, iaitu orang yang cerdik ini sentiasa dia mengira-ngira, melihat diri dia cukup ataupun tak lagi. Dah mencukupi ataupun dah banyak dah tabungan dia untuk waktu dia sakit nanti, waktu dia tak boleh buat kerja nanti. Orang yang cerdik dia mesti tengok nanti waktu dia dah tak boleh kerja dia buat apa. Dia mesti fikir, sentiasa dia fikir. Nanti kalau dah tua, saya ada anak-anak boleh jaga saya. Dia fikir, betul tak? InsyaAllah anak-anak yang akan jaga saya. Dia fikir lagi. Oh, anak-anak tak ada, Allah tak kurniakan anak. Jadi macam mana? Nanti tua macam mana? Kena cari bini muda. Dia fikir lagi. Fikir tak? Fikir. Nabi SAW suruh kita fikir. Al-Kayyis, orang yang cerdik ni, suruh fikir. Cukup tak dia? Tabungan dia cukup tak? Maka dia kena kerja. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia bekerja. Kerja-kerja dia ni, dia amal-amal dia ataupun kerja-kerja dia lima ba'dal maut. Bukan untuk dihidup je. Hari-hari dia kerja untuk apa? Lima ba'dal maut, untuk lepas mati nanti. Sebab dah mati nanti ada orang kerja tak lepas mati? Kerja ni sekarang je. Kerja ni waktu sihat je boleh kerja. Sakit dah tak boleh kerja. Dah masuk kubur nanti.
sepanjang-panjang dalam kubur itu, nak menunggu hari kebangkitan, nak menunggu sampai dibangkitkan pada suatu hari nanti. Ya Allah, berbagai-bagai perkara yang berlaku. Satu malam sahaja di alam barzakh pun kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada diri kita. Satu malam di alam barzakh sahaja cukup apa yang kita nak lakukan dan apa yang berlaku kepada diri kita, kita tak tahu. Maka bagaimana untuk kita mendapatkan kenikmatan, kesenangan-kesenangan ni macam mana? Kata Nabi SAW, "Akthiru an zikri hazimil lazzat." Banyakkanlah kamu untuk mengingat pemutus kelazatan, kenikmatan. Hidup ni nikmat, hidup ni makan hari-hari, makan. Bangun tidur makan, lepas makan ngantuk tidur. Tidur, bangun tidur lapar, makan lagi. Lepas makan ngantuk tidur. Bangun tidur lapar lagi, makan lagi, betul tak? Hari-hari makan perasan tak? Kita dah lupa hari ni tak makan lagi. Hari-hari makan. Serupa macam lembu juga, hari-hari makan. Apa beza kita dengan lembu kalau macam gitu? So, jadinya kita mesti perlu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kita mesti memikirkan apa yang kita nak dapatkan nikmat lepas kita masuk ke dalam kubur nanti. Maka Nabi SAW mengatakan, wa amila lima ba'dal maut. Dia pun bekerja untuk lepas mati. Dan bekerja dia, orang yang cerdik, dia sibuk kerja untuk akan datang. Kita kat dunia ni jadilah orang cerdik, disuruh menabung. Untuk bila? Untuk apa? Untuk masa akan datang. Cerdik-cerdik, kumpul, mati. Yang bedal anak-anak. Memang betul-betul cerdik. Betul tak? Jadi Nabi SAW suruh kita kumpul cerdik untuk siapa? Untuk diri kita. Mandana nafsah, dia tengok diri dia, untuk diri dia. Apa bekalan dia nanti? Apa bekalan sekarang hidup nak makan? Apa untuk dia? Dan nanti lepas mati, apa untuk dia? Apa bekalan dia? Kata Nabi SAW, maka orang-orang yang sentiasa tengok untuk diri dia, maka dan dia bekerja wa'amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja untuk lepas mati. Maknanya dia beramal untuk lepas mati. Cari sekarang untuk lepas mati. Sekarang dia dah buat, sekarang dia dah lakukan. Ini ni yang paling penting. Sebab tu kita kata jangan jadi orang yang tak cerdik. Waktu dah sakit, waktu dah tak larat, kaki dah tak boleh jalan, barulah nak datang, panggil Grab datang nak masuk masjid. Jadilah orang yang cerdik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man maridun, mana-mana siapa-siapa yang sakit, ma minal abdi maridun, mana-mana hamba yang sakit, au safirun, ataupun dia musafir, kutiba lahu mislu ma ya'malu bihi sahihan muqiman, maka dia akan dapat ganjaran, dituliskan bagi dia ganjaran mislun, apa yang dia lakukan waktu dia sahihan muqiman, waktu dia sihat, waktu dia tengah mukim. Musafir tak sama dengan orang yang mukim, orang yang duduk. Orang yang duduk hari-hari dia boleh buat amal, tapi nanti musafir dia dah tak sempat dah nak buat. Orang musafir ni sibuk, tak sempat dah. Sembahyangnya pun qasar, tak sempat nak buat apa-apa. Tapi Allah bagi ganjaran waktu sedang dia dalam keadaan mukim, dia buat amal, maka ganjaran dia akan dapat sebagaimana dia mukim tu.
Dia musafir, dia dapat macam dia mukim. Dia sakit, dia akan dapat ganjaran sebagaimana dia dalam keadaan dia sihat. Tuan-tuan, dalam alam barzah ni apa yang berlaku? Kita tahu tak apa yang akan berlaku nanti bila roh sahaja dikeluarkan daripada jasad kita? Apa yang berlaku? Sebelum ni saya pernah menceritakan berkenaan apabila roh sahaja keluar daripada jasad. Nabi SAW sentiasa berdoa setiap kali nak tidur. Nabi minta kepada Allah, Ya Allah, in amsakta nafsi, Ya Allah, kalau kau genggam roh aku ni, farhamha, kasihanilah. Kita pernah minta tak untuk dikasihani diri kita ni? Minta tak dengan Allah supaya kita ni dikasihani? Sebab orang kalau mati tak ada orang yang kesian. Sakit, orang kesian. Saya sakit, hari pertama saya kena on the way daripada Madinah nak ke Mekah. Saya tiba-tiba jatuh. Bawa pergi hospital. Cek dekat hospital, stroke. Bila orang tahu je, wah sakit, berebut orang kesian, nak tolong semua. Nak bayar ada, nak sorong ada, nak angkat ada, semua nak. Namanya sakit, semua orang kesian tak? Tak, saya sakit, sakitlah. Bini kat rumah kesian. Saya Masya Allah, bini saya siapkan ubat. Bila dapat ubat dari doktor, ubat banyak, kena makan pagi, tengah hari, petang, malam. Tahu dapat makan ubat ni kena bagi sampai 4 kali makan, dia cari bekas yang boleh bagi 4. Ini makan ubat pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam. Dia dah siapkan semua jenis-jenis ubatnya. Saya balik-balik je saya sampai je Malaysia, dah disambut dah. Dan disiapkan dah makan, minum, tak boleh. Kita kata dah okey dah siap. Tak apa, tak payah angkat. Ubat ni berat, pil tak payah angkat. Suapkan. Sebab apa? Kesian. Orang sakit kesian, betul tak? Tapi kalau orang mati ada orang kesian? Orang mati tak ada orang kesian. Dengarnya hari ni siapa mati? Kesiannya, ya Allah, bawa balik rumah saya lah, saya jaga dia. Ada tak? Tak ada. Dengar je orang mati, apa dia buat? Tak ada jalan lain. Dengar je orang mati, tanam. Tak ada orang yang kesiannya, bawa balik lah, saya jaga je lah. Ada tak? Ada yang tolong nak bawa macam tu? Tak ada. Dengar je, mandikan, kapan, tanam. Kata kesian, jagalah. Mana anak-anaknya yang paling dia sayang, patutnya balas balik. Sayang kat bapak, jangan kasih tanam lah. Bawa balik rumah anak, boleh tak? Tak ada. Bila seseorang mati, tak ada orang yang kesian. Tak ada siapa pun yang boleh nak kesian. Sakit, ramai lagi yang kesian. Tapi kalau mati, tak ada orang yang kesian. Tak ada. Tengok nanti, tunggu je lah. Tak, saya betul. Tunggu je, mati nanti. Sorang-sorang. Tak ada yang kesian, tak ada yang tolong. Kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat sorang-sorang. Menjeritlah masa tu, mana anak aku yang paling aku sayang. Tak kesian ke tengok bapak sorang-sorang kat dalam ni? Tak ada orang yang kesian. Itu orang yang
Dalam Al-Quran Allah kata, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yatawaffal anfus, Allah mematikan nafsun-nafsun, seorang nafsun, jiwa-jiwa ni Allah yang matikan. Hina mautiha, ketika dia sampai masih mati, Allah yang matikan. Wallati lam tamus fi manamiha, ada juga yang Allah tak matikan. Lam tamus fi manamiha, waktu dia tidur Allah tak matikan lagi. Fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut, maka Allah Subhanahu wa taala genggam apabila seseorang ini mati, dia ni mati, waktu bila mati, tidur tu mati, Allah genggam. Bila dia bangun, wa yursilul ukhra, maka dilepaskan, roh dia dilepaskan balik. Ila ajalin musamma, sampai ajal dia. Seseorang bila dia tidur, Allah mula daripada dia tidur dulu. Lepas tu tak boleh tidur, ditidurkan. Betul tak? Susah sangat nak tidur ni, nak mati ni, ditidurkan. Ramai yang tak boleh. Akhirnya Allah tidurkan dulu, kena penyakit, tak boleh tahan antibody badan dengan penyakit, dia tak boleh lawan, akhirnya dia pengsan, ditidurkan. Tidur itu Allah genggam terus roh dia, genggam rohnya. Kalau dia dibangkitkan, dia bangun balik, wa yursilul ukhra, maka dilepaskan balik roh dia sampai ketetapan Allah. Allah dah tetapkan ila ajalin musamma, sampai ajal dia. Sampai ajal baru nanti dia akan kena lagi. Tapi inilah lazimnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dia tidur dulu dengan Allah genggam rohnya. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala genggam terus, Allah tak pulangkan, dia akan jadi apa? Start bermula daripada itu, dia keseorangan, seorang diri, tuan-tuan. Bermula daripada saat itu dia akan seorang-seorang, tak ada lagi siapa-siapa yang akan menemani dia lagi. Sebab tu Nabi waktu dia nak tidur, Nabi SAW mesti akan minta dengan Allah, ya Allah, in amsakta nafsi, ya Allah, kalau engkau genggam terus roh aku ini, ya Allah, farhamha, rahmatilah dia, kesihanilah dia. Jadi selepas kita digenggam rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak tanya, siapa yang boleh kesian? Tak ada siapa pun yang boleh kesian. Tak ada satu pun boleh kesian. Lepas tu saya kata, bila orang mati tak ada siapa pun yang kesian. Kat sini ada tak orang kesian? Bila orang mati ya, kesian, jom kita jaga dia nak. Ada tak satu tim yang buat macam gitu? Boleh kesian? Tak ada, tanam terus. Buktinya saya jumpa dekat Cahaya Masai. Ni daripada mana? Daripada Serah Perdana. Lah kena tanam terus. Iya, kena tanam lah, mati kan? Mati kena tanam. Mari dah mati, tak ada orang kesian, terus duduk kat dalam tu seorang-seorang. Maka ketika mana kita seorang-seorang duduk dalam tu, siapa yang kesian dengan kita? Sebab tu Nabi SAW minta, ya Allah, in amsakta nafsi, kalau kau genggam roh aku, mulai malam ini kalau kau genggam saja rohku, ya Allah,
farhamha, kasihanilah dia ya Allah, kasihanilah. Duduk dalam alam barzah, entah apa yang datang. Satu malam di alam barzah, berebut, binatang-binatang berbisa mengejar jasad kita. Dah dikafankan, diikat atas bawah, dibuka dah. Maka berebut-rebut mereka masuk seekor demi seekor, berebut semua. Masuk semua, mana-mana lubang yang boleh dia masuk, dia masuk. Ya Allah, apa yang kita rasa semua dalam jasad kita nanti. Farhamha, kasihanilah dia ya Allah. Nak tunggu sampai bila? Sampai dibangkitkan nanti. Masya Allah. Bila hari kebangkitan ni? Bila hari kebangkitan? Tunggu sekejap, hari minggu depan kot. Mana ada? Tak tahu. Sebelum ni kita ada belajar dalam sirah. Kita kan belajar sirah Nabawiyah. Kita dah masuk sekarang ini peperangan Badar. Sebelum ini kita ada membahaskan berkenaan dengan sebelum Nabi SAW hijrah. Hijrah ni satu peristiwa besar yang merubah dunia ni. Dengan hijrahnya Nabi SAW, kita ni Islam sampai tempat kita. Sebelum itu Nabi SAW di tanah Mekah berdakwah hanya 70-80 orang. 10 tahun Nabi berdakwah. Saat bermula hijrah Nabi SAW, mulalah berduyun-duyun sampai akhirnya turun ayat Al-Quran, idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ramainya orang, berduyun-duyun orang datang masuk memeluk agama Allah ini. Nampak? Bermula daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada siapa pun yang nak mengikuti dakwah Nabi. Sampaikan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang yang tersayang, yaitu istrinya Sayyidatina Khadijah. Sampaikan Allah Subhanahu wa taala menggembirakan Nabi dengan membawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Tak lama lagi ni mesti surau ni buat peristiwa apa ni? Dah masuk bulan Rajab ni. Tak lama lagi ada apa? Program apa? Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj. Saya nak tarik balik sikit kisah Isra Mi'raj. Apa yang ada kat kisah Isra Mi'raj? Tiap-tiap tahun pula tu ada. Tiap-tiap tahun mesti buat. Takkan tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni kena apa, dipanggil mild stroke. Doktor kata tisu tu dah rosak. Jadi kalau kena, dia kata kalau kena sebelah kanan, sebelah kiri badan akan tak kuat. Jadi waktu hari tu je. Selepas tu Allah bagi. Ini kekuatan semua Allah yang bagi. Semua Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kuat, kita mampu berdiri. Kalau Allah tak mengizinkan, saya tak akan mampu untuk kita berdiri. Jadi kena surah ni dikatakan separuh. Separuh, kalau jalan separuh dia macam tak balance lah. Itu kadang-kadang rasa macam tak balance. Tak boleh jalan sengit, tak kuat. Tu dia dah mulalah tu sebenarnya. Dah start sengit sebelah ataupun miring. Ini dah start miring lah ni.
Gitulah. Kalau orang-orang yang ada pengalaman, insya-Allah dia tahu. Dia bukan sesuatu yang saya macam sakit. Tak ada apa-apa. Tahu-tahu dia sebab Nabi SAW ada ajar kepada kita supaya jangan mati fujaah, mati dalam keadaan terkejut, tiba-tiba. Kita kena tiba-tiba macam terkejut. Tadi okey je, ni kenapa jadi macam ni kan? Dia bukan benda yang macam sakit. Terus kena tu terus collapse, pop, tak boleh bangun. Lepas tu bangun balik, cuba-cuba bangun, alamak, tak boleh nak bangun. Begitulah. Sakit macam itu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesihatan, boleh bangun, boleh bercakap lagi. Cuma kadang-kadang itulah kekurangan kita. Kita hamba beginilah hamba. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita bagaimana. Itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang berlaku kepada diri kita sepanjang kita dihidupkan ini sampai kita mati, wajib kita redha. Apabila kita tak redha, ni ada orang dia lahir-lahir je dia jadi laki, sepatutnya dia nak perempuan tapi dia jadi laki, dia tak terima, jadi dia modify, laki jadi perempuan. Itu namanya tak redha. Itu tak menerima. Begitulah seterusnya kehidupan, sepanjang kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan, daripada saat ini sampai ke saat ini, daripada waktu ini sampai ke waktu ini. Ada orang yang daripada dia mula lahir sampai dia mati, dia sakit sahaja. Ada orang yang sekejap dia sakit, kejap dia sihat. Ada orang macam-macam jenis. Ada orang yang miskin, ada orang yang kaya. Ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil dengan takdir. Dan kita wajib beriman. Kita wajib beriman, dan syarat untuk kita masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, jannah, dan masuklah ke dalam syurga. Syarat nak masuk syurga mesti radiyatan mardiyah. Apa tu radiyatan mardiyah? Kita redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang Allah dah bagi dalam kehidupan kita, kita wajib redha. Dan kemudian apabila kita redha dengan segala-gala yang Allah SWT tetapkan, maka kita menjadi orang yang mardiyah, iaitu Allah meredai kita. Allah meredai kita, ini barulah kena dengan radiyatan mardiyah. Waktu kita mendapat radiyatan mardiyah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam kelompok, golongan, grup hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Tengok, masuk syurga syaratnya apa? Redha. Ya Allah, kenapa aku miskin, orang ni kaya? Ya Allah, kenapa? Perkataan ini menunjukkan dia tak redha. Jadilah hamba yang bersyukur dan terus bersyukur. Jadilah hamba yang sentiasa positif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita azan dulu.
Hadirin rahmat Allah sekalian. Tadi saya cakap mengenai Isra' dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dia Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, Isra' diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi SAW di-Mi'rajkan, diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, melepasi langit yang ketujuh sana. Pelbagai perkara yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam yang berlaku ditunjukkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu perkara ni, setiap perkara ini berlaku, kata Nabi SAW, sampai bila ni? Ini berlaku bila? Kata malaikat Jibril, ianya berlaku sekarang. Sampai bila? Sampai nanti hari kebangkitan, hari kiamat. Bermakna azab di alam barzah itu memang berlaku. Alam kubur itu ia memang berlaku. Alam barzah berlaku.
Azab di dalam barzah itu ada, nikmat di alam barzah itu juga ada. Nabi SAW diperlihatkan satu perkara yang kita pernah dulu bahaskan berkenaan dengan orang yang memakan riba. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia ketika dia masuk saja ke alam barzah, orang yang sibuk dengan kehidupan dia dengan riba, Allah akan besarkan perut dia dan kemudian dia menjadi jambatan ataupun jalan untuk pengikut-pengikut Firaun. Tu pengikut Firaun tu yang ramai-ramai kejar Nabi Musa, kemudian ditenggelamkan ke Laut Merah. Ini semua segerombolan ini dia akan menziarahi setiap hari, menziarahi tempat tinggal kekal dia, yaitu di neraka. Setiap hari dia akan menziarahi. Dia daripada tempatnya itu dijalankan setiap hari untuk menziarahi tempatnya di dalam neraka dengan satu jalan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang suka makan riba. Riba ini memberi riba dan terima riba, dibesarkan perutnya, kemudian dia jadi jambatan, laluan kepada pengikut-pengikut Firaun. Dia dipijak setiap hari pagi dan petang waktu dia ziarah. Waktu dia tengok tempat dia kat neraka, pagi dan petang. Pagi petang dia akan lalu. Ni highway dia. Siapakah highway yang jadi highway ni? Orang-orang yang makan riba. Sampai bila ni? Sampai hari kiamat, sampai menunggu pintu neraka memang dah dibuka untuk mereka, barulah stop. Maknanya azab ini berlaku tak berlaku? Berlaku. Daripada bila? Sejak sekarang sampai hari kiamat. Maka di alam barzah apa yang berlaku kepada kita nanti, ya Allah? Jadilah orang yang cerdik. Kata Nabi SAW, sentiasa melihat diri dia, apa tabungan dia, apa bekalan dia, dan dia bekerja ataupun beramal untuk lepas mati. Ini adalah orang yang cerdik. Dia beramal untuk selepas mati nanti. Ini kisah ni memang kita dah bahas panjang lebar sebelum ini, berkenaan dengan orang yang diazab sekarang sampai bila? Sampai hari kiamat. Syurga dan neraka sekarang dah ada belum? Dah ada. Tetapi menunggu waktu dibukakan pintu syurga. Orang yang pertama membuka pintu syurga adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian nanti mereka akan dimasukkan, yang mana mereka menjadi yang tadi kata Allah SWT mengatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam syurga, dimasukkan kemudian dalam neraka. Sementara menunggu waktu ini, mereka diazab sepanjang waktu-waktu di alam barzah ini. Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tak lama lagi, tak ada orang yang tertinggal sebelum-sebelum ni. Tak ada pun antara kita, kat rumah atuk saya tak mati lagi dah, sampai sekarang dah 400 tahun ni, tak mati-mati lagi, ada lagi kat rumah jaga ni. Ada tak? Tak ada. Semua tak ada yang tertinggal, tak ada seorang pun tertinggal. Dia hebat mana pun, dia kaya mana pun, dia tetap akan disimpan dekat alam barzah, masuk kat tanah semua. Tak ada yang tertinggal seorang pun. Dan kemudian nanti akan tiba giliran kita tak lama lagi, sehingga generasi kita habis semua, bertukar kepada generasi selepas kita. Begitulah fitratullah.
yang Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk ni, taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada segala azab apa sekalipun, sama ada di alam kubur ataupun di alam hari kiamat nanti, hari akhirat nanti. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna abiduk banu abidik banu ima'ina wa asina biyadik madin fina hukmuk adlu fina qada'uk. Nasaluka Allahumma bikulli ismin walak sammaita bi nafsik aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa an taj'al hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humina wa ghumumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.